Ya. Jadi kita bercakap mengenai perkara ini. Dr. Muhammad Ihsani bin Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam, telah pun berada di talian Skype bersama dengan kita pada hari ini untuk bercakap mengenai imunisasi kanak-kanak. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor, hari ini? Baik, alhamdulillah sihat. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Baik. Dalam pada mana kita memberikan tumpuan dan juga fokus kepada program imunisasi ataupun vaksin COVID-19 ini, kita tidak boleh lupa sebenarnya kepada vaksin-vaksin lain, khususnya kepada kanak-kanak kerana mereka inilah golongan rentan yang perlu kita lindungi. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia mengenai program imunisasi kanak-kanak ini dan apakah sebenarnya objektifnya, Doktor? Okey, imunisasi ini merupakan salah satu cara untuk melindungi kanak-kanak daripada beberapa penyakit tertentu, terutama sekali penyakit-penyakit yang boleh dicegah melalui vaksin. Program imunisasi salah satu cara itu untuk membina daya tahan ketahanan badan secara mudah, selamat dan berkesan. Kita boleh dapat imuniti daya tahan ini melalui dua cara, iaitu aktif dengan pasif. Dan pemberian vaksin merupakan antibodi yang boleh diperolehi melalui imunisasi. Doktor, adakah vaksinasi bagi kanak-kanak ini diwajibkan kepada semua bayi yang baru lahir, dan bagaimana sekiranya ada ibu bapa yang ingin menolak imunisasi ini kepada anak-anak mereka? Okey, seperti yang telah kita masukkan di dalam program imunisasi kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab sebelum kita melakukan sebarang aktiviti atau program, kita nak memastikan semua individu ataupun yang lahir, terutama sekali kanak-kanak yang baru lahir, dilindungi dengan selamat. Maka pemberian vaksin itu adalah amat-amat digalakkan dan perlu diambil kalau boleh untuk semua ibu bapa bagi memastikan anak-anak mereka tidak dapat mencegah daripada menghidapi jangkitan penyakit-penyakit. Dan bagi sebenarnya pemberian vaksin ini sebelum kita beri, kita akan memberi penerangan dan memberi penjelasan tentang kepentingan mengambil vaksin tersebut. Dan ibu bapa sebenarnya kalau ada dari segi keraguan, mereka boleh mendapatkan konsultasi ataupun bertanya dengan lebih lanjut kepada pegawai perubatan ataupun petugas kesihatan di klinik kesihatan dan hospital. Dan mereka sebenarnya kalau boleh memang akan menerimalah vaksin tersebut, sebab kita tak nak ada kanak-kanak ini menghadapi sebarang komplikasi disebabkan penyakit-penyakit yang seperti TB, hepatitis B, measles, yang memberi komplikasi yang teruk kepada pembesaran kanak-kanak tersebut. Seperti mana doktor katakan tadi, kita risau bayi itu nanti akan mendapat komplikasi sekiranya tidak mendapatkan suntikan vaksin ini. Jika imunisasi ini, jika doktor boleh kongsikan bersama dengan penonton kita, apa di antara kesan jangka panjang dan juga jangka pendek sekiranya bayi ini tidak menerima suntikan, doktor? Okey, sebab kita tahu kesan jangka pendek seperti jangkitan yang secara tiba-tiba. Sebab kita tahu dalam persekitaran kita ni pelbagai jenis bakteria ataupun virus yang boleh merebak secara bawaan udara. Okey, seperti TB ataupun measles, diphtheria. Sebab kita tak tahu bila dan pada masa yang kanak-kanak itu boleh mendapat jangkitan. So jika mereka terkena bakteria tersebut ataupun virus tersebut, akan menyebabkan kesan seperti demam. Bila dah demam, contoh kalau diphtheria menyebabkan bengkak pada saluran pernafasan. So secara tak langsung akan mengganggu sistem pernafasan kanak-kanak tersebut. Dan kesan jangka panjang, ada jenis-jenis bakteria ataupun jangkitan yang boleh menyebabkan komplikasi yang teruk seperti hepatitis B. Bila kata kena hepatitis B, dia akan menyebabkan kronik hepatitis dan boleh menyebabkan parut pada hati dan kemungkinan akan menyebabkan kanser. Kalau pada TB pula, dia boleh merebak kepada otak ataupun menyebabkan radang otak dan mengganggu dari segi sistem neurologi, boleh menyebabkan kecacatan kepada kanak-kanak tersebut pada masa akan datang. So komplikasi ni sebenarnya kita tak nak sebenarnya, sebab untuk menghadapi komplikasi tersebut memang sangat-sangat rumit dan complicated dan memang memerlukan rawatan yang berterusan untuk memastikan keadaannya tidak lebih teruk. Itu tujuan sebenarnya kita nak mencegah mereka ni. Doktor, adakah dengan mengikut jadual imunisasi kepada kanak-kanak tersebut akan mempengaruhi tumbesaran kanak-kanak tersebut?
Okey, pembesaran sebenarnya bergantung kepada banyak faktor. Okey. Dan pemberian vaksin ni memang kita telah kaji bilakah waktu yang sesuai sebenarnya untuk kanak-kanak tersebut terima vaksin. Sebab selalunya sebelum kita merancang untuk memberi vaksin tersebut, kita akan tengok dan kaji pada usia berapa kebanyakan kes yang lebih senang berlaku. Contohnya kita baru saja masukkan baru ni adalah pneumococcal. Dia penyakit yang disebabkan oleh bakteria, Streptococcus, dan kebanyakannya berlaku di sekitar umur kanak-kanak 5 bulan ke 6 bulan. Untuk mencegah mereka daripada menghidapi penyakit tersebut ataupun dijangkiti pada usia 5 bulan. So kita akan beri awal sikit supaya kita nak mencegah mereka daripada dapat jangkitan. So sebenarnya macam BCG kita bagi seawal-awal kelahiran sebab mereka boleh dapat penyakit TB begitu awal, dan bila dapat terutama sekali kanak-kanak dia akan menyebabkan TB malaria ataupun TB meningitis. Bila kena pada usia yang kecil memang sampai besar dia akan menjadi lebih teruk dan melarat. So sebenarnya pemberian vaksin mengikut jadual dapat membantu bersama-sama memberi pembesaran yang baik dan sihat kepada kanak-kanak sebenarnya. Baik doktor, mungkin ada sedikit pesanan dan juga saranan dan juga nasihat kepada penonton-penonton di luar sana, khususnya kepada ibu bapa yang baru saja menimang cahaya mata agar jangan lari daripada untuk mengambil vaksin dan juga imunisasi ini kepada bayi mereka, doktor. Okay. Sebagaimana yang kita semua maklumlah, vaksin ini merupakan salah satu pencegahan, pencegahan daripada mendapat jangkitan terutama sekali penyakit-penyakit yang boleh dicegah melalui vaksin. Kita ada lebih kurang 11 jenis vaksin yang dapat melindungi lebih kurang 13 jenis penyakit yang boleh memberi komplikasi yang teruk. Oleh demikian, pengambilan vaksin sebenarnya dapat membantu daripada kanak-kanak tersebut menghidapi penyakit ini dan mengelakkan daripada menghidap sebarang komplikasi yang teruk disebabkan oleh vaksin. Maka apa yang kita aturkan seperti dalam program imunisasi ini boleh patuh, sila patuh dan kau boleh ikut jadual. Dan kalau tertinggal ataupun terlepas, tak apa, hadir juga, kita akan beri juga. Kita tak akan abaikan ataupun terhentikan terus. So pastikan lengkaplah program imunisasi ini supaya kanak-kanak dapat membesar dengan baik dan sihat. Doktor, ada tak keadaan di mana bayi tidak boleh diberikan vaksin? Contohnya keadaan bayi tersebut dari segi kesihatannya tidak boleh menerima vaksin. Ada atau tidak keadaan itu, doktor? Okey, dia ada situasi di mana kanak-kanak yang tersebut tidak sesuai untuk menerima vaksin. Okey, selalunya kita akan buat penilaian terlebih dahulu. Contohnya ada certain vaksin dululah kalau ada certain kanak-kanak dia allergic terhadap jenis vaksin. So dulu secara praktis kena cuba dulu dengan telur ke apa kan untuk pastikan tiada kesan sampingan selepas menerima vaksin. Tapi sekarang vaksin sekarang dah okey, dah better. So dah selamat. Tapi ada juga certain kanak-kanak yang dari segi patofisiologinya kanak-kanak memang lahir tak sesuai untuk menerima vaksin. Okey, bagi kanak-kanak tersebut kita akan rujuk dan refer kepada pakar kanak-kanak. Mereka akan buat penilaian agar sama ada boleh proceed ataupun sesuai untuk terima ataupun selanjutnya. Dan kebanyakannya mereka yang dirujuk dan diperiksa dengan berlanjut akan menerima penerangan yang lebih baiklah bagaimana untuk melindungi kanak-kanak tersebut yang mana-mana tak sesuai dengan jenis vaksin ini. Tapi majoriti so far yang saya boleh kata semua kanak-kanak selamat dan sesuai untuk menerima vaksin-vaksin yang kita ada sebenarnya. Doktor, boleh tak doktor kongsikan juga kepada penonton apa di antara jenis-jenis vaksin yang akan diberikan kepada kanak-kanak ini, dan adakah semua ini wajib ataupun ada vaksin yang kita boleh buat pilihan? Okey. Untuk jadual imunisasi kebangsaan yang terkini kita ada BCG, hepatitis B, DPT ataupun difteria, pertasis, polio, hepatitis B, hemophilus influenza. Kita tambah pula baru sekarang pneumococcal. Okey, lepas tu kita ada measles, mumps, rubella. Kalau untuk Sarawak kita tambah Japanese encephalitis sebab kat sana insiden sangat tinggi. Lepas tu kita tambah lagi pada usia 7 tahun measles dengan rubella dan hemopapillomavirus serta tetanus. Okey, untuk yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dalam program di fasiliti kerajaan memang ini yang kita akan beri. Dan semua kena ambil lah.
Dan Kalau tambahan, ada serta ibu bapa dia mahu lagi tambahan untuk perlindungan kepada anak seperti varicella untuk chickenpox, dia tambah lagi influenza, dia tambah meningococcal. Itu semua boleh dapati di fasiliti swasta di mana mereka perlu membuat bayaran tambahan. Sebab kadang-kadang mungkin jenis kanak-kanak yang mahu ekstra ni mungkin dia banyak dedahan kepada komuniti ataupun individu. So sebagai perlindungan menjamin keselamatan anak-anak mungkin mereka nak beri. Tapi untuk dalam kita tambahan tersebut belum ada lagi. Buat masa ni kita fokus kepada 11 jenis ini saja dulu. Sebab ini sebenarnya kalau kita insidens kejadian penyakit berjangkit disebabkan penyakit yang saya sebutkan tadi adalah tinggi dan kita nak cegah daripada mereka menghidap jangkitan serta komplikasi yang teruk disebabkan oleh jangkitan ini sebenarnya. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Ihsani bin Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam, memberikan buah fikir mengenai imunisasi kanak-kanak.